Baik, Auda kembali bersama kami lagi dalam pagi dan Elit Rohani mengisikan ruangan kita pada pagi ini, iaitu yang akan memperkatakan mengenai dengan proses mujahadah an-nafs ya. Ini baru pertama kali bagi saya lah, bagi saya. Jadi kelihatannya ianya berantai ya. Betul. Jadi saya serahkanlah pada Serina, orang lebih pakar dalam hal ini bersama dengan Yang Mulia Ustazah. Bukan pakar, tetapi pengetahuan itu diperoleh juga dengan mengikuti segmen ini dari setiap 2 minggu di Rampai Pagi. Sebelum ini alhamdulillah kesempatan untuk Yang Mulia Ustazah kita ni memperincikan mengenai dengan muhasabah an-nafs ya. Kita ni mereintrospeksi diri kita ni, melihat di mana kekurangan dan seumpamanya. Tapi saya akan serahkan bersama dengan Yang Mulia tetamu kita ni mengalu-alukan kedatangan Dr. Hajah Mas Suryati binti Haji Yahya, Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Selamat datang Yang Mulia Dr. Ustazah. Selamat datang. Apa khabar pagi ini? Alhamdulillah sihat. Sihat ya. Alhamdulillah. Baik. Barangkali sebelum kita ni membawakan tajuk barulah, merecap sedikit secara ringkas yang kita sentuh muhasabah an-nafs pada 2 minggu lalu untuk lebih memahamkan lagi sidang penonton kita ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana litafaqquh fid din wa ja'alna min ahli al-istiqamah wal hidayah bi mahdhi fadlihi wa karamihi wa faddalana bil 'ilmi alladhi huwa mirathul anbiya'i wal mursalin wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi warrathal muslimin al-'ilma wa hatha ala dirasatihi wa ala alihi wa ashabil kiram wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, InsyaAllah dalam segmen Elit Rohani kali ini saya akan menyambung pembahasan daripada segmen Elit Rohani 2 minggu yang lepas dengan tajuk muhasabah diri sebetulnya yang 2 minggu lepas. Dan muhasabah diri yang saya bentangkan ataupun dibincangkan pada 2 minggu lepas itu adalah proses untuk memperhitung diri, memperkira ataupun memperlihat di mana kelemahan dan kekurangan dalam diri kita ni sendiri. Okey. Dan untuk hari ini saya akan cuba menyambung tajuk muhasabah dengan menghubungkaitkan dengan mujahadah an-nafs. Okey. Mujahadah an-nafs ni mempunyai hubung kait dengan an-nafs. Maksudnya an-nafs adalah hawa nafsu kita ni. Dan tajuk hawa nafsu ni pernah juga saya bincangkan sebelumnya, dan menerusi segmen ini saya akan bawakan juga macam mana kaedah yang mungkin boleh kita ni dekati untuk macam mana menguasai hawa nafsu kita ni itu sendiri sehingga kita ni menang ke atas nafsu kita sendiri, macam tu. Okey, mungkin saya akan teruskan kepada definisi mujahadah sendiri. Mujahadah ni adalah kalau menurut Raghib Al-Ashfahani di dalam kitab Mufradat fi Gharib Al-Quran, dia adalah bermaksud mencurahkan segala kemampuan kita ni untuk melawan musuh. Okey, sebab di situ ada perkataan mujahadah. Mujahadah tu maksudnya adalah jihad. Apabila jihad ni kalau kita ni biasa mendengar, ia terkait dengan melawan ataupun berperang dengan musuh, begitu. Namun yang akan saya bahaskan pagi ini ialah jihad itu adalah terbahagi kepada 3. Okey. Pertama, kita ni sudah mungkin faham bahawasanya kita ni mempunyai musuh. Jihad yang pertama itu ialah kita ni melawan musuh kita ni yang nyata, iaitu yang syaitan. Okey. Kemudian kita ni juga melawan berjihad melawan hasutan syaitan. Kalau tadi itu kita ni melawan berjihad kita ni itu adalah melawan musuh yang nyata, musuh yang nyata. Kemudian seterusnya kita ni berjihad untuk melawan hasutan syaitan. Okey, dan yang ketiganya inilah yang akan kita ni bincangkan untuk dalam tajuk mujahadah an-nafs, di mana kita ni akan berjihad ataupun berjuang untuk melawan hawa nafsu. Okey. Jadi 3 perkara tadi sebenarnya sudah ada tercakup di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui beberapa surah. Okey, pertama mungkin daripada surah Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 78, di mana terjemahannya adalah yang bermaksud
dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Okey, itu di antara ayat Quran yang merangkumi, yang mencakupi daripada bentuk jihad yang 3 tadi. Kemudian ada lagi satu surah At-Taubah, okey, daripada ayat 41 yang terjemahannya juga bermaksud yang kira-kira dan berjihadlah dengan harta benda dan hawa nafsu kamu pada jalan Allah. Dan menerusi daripada sabda baginda Rasulullah SAW juga, beliau pernah bersabda, dia mengatakan, beliau bersabda, jahidu ahwa'akum kama tujahiduna a'da'akum, yang bermaksud berjihadlah kalian melawan segala hawa nafsu sebagaimana kalian berjihad melawan musuh-musuh kalian. Okey. Jadi daripada huraian ataupun penerangan daripada Al-Quran dan hadis tersebut nyatalah secara jelas bahawasanya berjuang melawan hawa nafsu itu adalah merupakan satu tuntutan arah kita ni juga atas kadar yang sebaik-baiknya, yang sekuat-kuatnya kita ni berusaha, okey, kerana dengan tujuan untuk membawa keluar daripada dalam diri kita ni sendiri itu keinginan-keinginan yang tercela dan yang boleh yang boleh pada akhirnya nanti akan membawa kita ni itu untuk melaksanakan perintah Allah Taala sama ada dalam bentuk perintah ataupun larangannya. Itu di antara yang dapat disimpulkan daripada Al-Quran dan hadis tadi. Untuk kita ni lebih memahami itu dinyatakan dan dikongsikan tadi definisi kepada mujahadah an-nafs atau perjuangan kita ni untuk melawan hawa nafsu yang mana ianya turut terbahagi kepada tiga. Orang kita ni melawan musuh yang nyata. Seterusnya melawan godaan syaitan dan sebagainya, dan yang ketiga tu tadi yang kita ketahui adalah mengenai dengan usaha kita ni untuk melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Baik. Dan kita mengetahui bukan sesuatu yang mudah, tetapi ia tidak sukar. Kalau ia sudah menjadi keterbiasaan dan kita memang orang berpandukan kepada hal-hal yang sepatutnya dalam kehidupan kita ni. Betul sekali. Dan kita ni juga ingin mengetahui Ustazah mengenai dengan mujahadah al-nafs ni. Kalau menurut daripada Al-Quran dan hadis mungkin dapat dihuraikan. Okey, kalau tadi saya bahaskan Al-Quran dan hadis itu menurut daripada definisi yang diberikan. Okey, kalau ini katanya akan saya akan kemukakan dalil mujahadah daripada Al-Quran. Ada disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang terjemahannya, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Okey, sementara sabda baginda Rasulullah SAW juga, baginda bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Okey, ini yang bermaksud yang disebutkan mujahid, adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Taala. Dan ini adalah hadis daripada riwayat Tirmizi. Ini daripada dalil Quran dan hadis yang tentang mujahadah an-nafs tadi. Okey. Jadi orang kita ni kalau melihat dan juga mendengar daripada perkongsian daripada petikan tafsir Al-Quran daripada surah Al-Ankabut, surah laba-laba tu, dan juga apa tadi tu dalil yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi tu memang nyata sebenarnya, dan kadang-kadang kita ni hanya faham seperti yang dikongsikan dalam dalil tu, ya lebih kita ni fahami apabila datang bulan Ramadan, melawan hawa nafsu kita ni dalam menjalankan ibadah puasa kita ni dan melakukan ketaatan, mempertingkatkan takwa dan keimanan kita ni di bulan Ramadan. Tapi kalau kita ni fahami secara lebih luas lagi maksud sebenar-benar mujahadah an-nafs ni. Okey, baik. Okey, baik. Sebenarnya mujahadah an-nafs ni ia tidak terbatas untuk kita kan melaksanakan puasa, tidak. Dia sebenarnya adalah
sedari awal kita ni kan tanpa, maksudnya kita ni kan melaksanakan tu tanpa bergantung atas sebab yang lain. Maksudnya kita kena bermula bertitik tolak daripada diri sendiri. Macam tu. Bukan kerana ada sebab yang lain, tapi seharusnya bermula daripada dalam diri sendiri untuk melawan hawa nafsu tersebut. Okey. Baik, yang dimaksudkan melawan hawa nafsu yang sebenarnya itu ialah mengangkat kita ni mengangkat ataupun berusaha untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita ni ataupun tabiat-tabiat kita ni yang buruk kepada menjadikannya kepada kebiasaan yang jauh lebih baik macam itu. Dan dengan cara tersebut dapatlah kita ni mengarahkan hawa nafsu itu, kita ni sendiri mengarahkan hawa nafsu kita ni itu sesuai dengan perintah Allah Taala dalam melakukan ketaatan-ketaatannya, sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan larangannya, macam itu maksudnya. Artinya kita ni kena berusaha bersungguh-sungguh untuk berusaha mengubah mana-mana kita ni punya kebiasaan ataupun tabiat yang buruk tadi itu, kita ni ubah kepada yang jauh lebih baik, macam itu. Kalau prosesnya macam mana perang tu? Barangkali ada antara lain yang lebih boleh kita ni huraikanlah. Okey, berkaitan dengan proses, okey. Pertama kita ni kena mengenalilah kemampuan kita ni punya hawa nafsu tu, macam mana kedudukannya. Mesti kita ni kenali juga. Kalau kita ni sudah pasti kita ni punya hawa nafsu tu kita ni dah suka, jadi kita ni memang pasti bahawasanya kita ni memang tidak rela dengan sifat hawa nafsu kita ni tu yang memang bersifat jahat lah macam tu. Itu pertama. Kedua, jadi kita ni apabila sudah kenal pasti rendah tu, perkara itu senang untuk kita ni mengenali beberapa perkara yang melahirkan keaiban daripada yang tadi tu, macam tu. Apabila kita ni sudah mengenali secara lebih dekat perkara-perkara menyebabkan keaiban ke atas jiwa kita ni, nafsu kita ni itu, senang untuk kita ni memperbaiki. Dan kita ni akan boleh masuk kepada satu kaedah yang lebih tepat untuk memperbaiki secara lebih baik mujahadah nafs kita itu. Pertama tadi disebutkan sudah bahasanya mengenali satu sifat ketidakrelaan. Kemudian seseorang itu juga harus ia mengenal pasti bahawasanya kerana hawa nafsunya itulah yang menjadi penghalang untuk ianya mendekatkan diri kepada Allah Taala. Itu yang mesti kenal pasti. Ini metod ya. Metod dan kaedah untuk yang melengkapkan proses tadi. Okey. Kemudian kalau kita ni indah mengenali kita ni punya hawa nafsu yang jahat itu tadi, maka sukar untuk kita ni membendung kejahatan, macam tu. Jadi sebab itu diperlukan kita ni mesti kenal, mesti kita ni rasa tidak rela dengan sifat nafsu jahat kita ni itu, macam tu. Dan kalau sudah kita ni mengenali, sudah tahu, senanglah kita untuk membentuknya, macam tu. Mengatur langkah untuk membentuk seterusnya. Dan apabila setelah kita ni mendapati perkara-perkara tersebut, kita ni akan mula menyingkap apakah perkara-perkara yang menjadikan keaiban ke atas kita ni daripada sifat-sifat yang kita ni sifat-sifat buruk yang kita ni lakukan itu, macam tu. Dan apabila kita ni sudah tahu aib kita ni itu, sifat-sifat buruk kita ni itu, maka sudah tentu kita ni akan mempunyai satu plan untuk membersihkannya, berniat untuk mensucikannya dan membersihkannya. Maka di saat kita ni mempunyai planning seperti itu, sudah tidak ada lagi ruang dan waktu untuk kita ni akan meneliti kesalahan dan keaiban orang lain, macam tu. Jadi pada masa itulah kita ni akan meletak dalam diri kita ni satu kesedaran bahawasanya inilah peluang dan waktu yang kita ni ada, yang perlu kita ni isi, mengisi baki umur kita ni itu dengan melakukan amal soleh sebagai bekalan sewaktu kita ni mati nanti, macam tu. Okey. Dan yang seterusnya, apabila kita ni sudah melihat seseorang itu dapat menghitung waktunya mengisi dengan perkara-perkara yang baik, maka itulah peluang kita ni untuk membuang perkara ataupun sifat-sifat yang buruk itu, itulah time-nya untuk
menghias dengan sifat-sifat yang baik, yang lebih maksudnya sempurnalah macam tu. Kalau misalnya sebelum ni kita ni tu mempunyai sifat yang pemarah. Pemarah tu maksudnya yang di luar kawalan. Di pemarah kemudian di plaster dengan emosi yang sama sekali tidak dikawal macam tu. Jadi mungkin dengan mujahadah an-nafs ni kita ni memperhitung kira, jadi ia akan menjadi menurunkan level tahap marah tadi tu. Kalau ia jadi pemarah benar-benar, mungkin dia boleh mengurangi. Macam tu. Itulah yang dimaksudkan tugas ataupun metod kaedah yang diberikan dalam menjalankan mujahadah an-nafs tadi, sehingga perkara yang buruk itu boleh kita ni kurangi dan akhirnya kita ni dapat menghiaskan diri kita ni itu jadi orang yang indah lagi pemarahan dan boleh memenuhilah syarat-syarat untuk masuk kepada ruangan elit rohani tadi itu. Perlu ada liku-likunya juga Ustazah, kalau tadi kan menukar sikap tadi proses. Memang. Tapi yang membagi kemudahan pada kita ni untuk merubah sikap tadi sepanjang bulan Ramadan ini Ustazah sebab semuanya orang dikontrol, dikawal kan. Jadi apabila macam kita ni berlapar contohnya Ustazah, jadi semua panca indera kita ni tu semua dalam keadaan yang tunduk, maksudnya mengikutkan saja apa yang dikatakan oleh jiwa tadi. Baik, secara kesimpulannya Ustazah, sebelum kita mengakhiri wawancara kita ni pagi ini, silakan. Baik, dalam melaksanakan mujahadah an-nafs sebagaimana yang kita ketahui, ia adalah salah satu perkara penting dalam mengurus hawa nafsu kita ni supaya lebih terarah, maksudnya lebih terarah dalam mengikut segala ketaatan perintah Allah Taala tu, sama ada dalam bentuk yang larangan ataupun jua arahan. Kemudian dalam kita ni melaksanakan mujahadah an-nafs ni jua, mudah-mudahan kita ni akan menjadi dapat membentuk kita ni menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, sebab ini terkait dengan hawa nafsu tadi. Dan harus diingat, hawa nafsu itu memanglah kita ni faham dia memang secara fitrahnya memang punya watak yang jahat kan. Jadi memang tugas kita ni untuk memperbaiki dan mendidiknya supaya kita dapat membentuk kita ni secara luaran menjadi jauh lebih baik. Tidak ada yang terlambat sebenarnya Ustazah. Betul. Ada satunya orang ayat lah yang sering digunakan oleh golongan muda kita ni tu, slowly-nya but surely. InsyaAllah. Kalau ada kemahuan, di situ ada jalan. Memang setiap kita ni manusia ni merupakan kejadian yang sesempurnanya dijadikan oleh Allah SWT kerana kita digunakan dengan akal. Betul. Jadi semua ni berbalik kepada akal kita ni juga. Namun untuk orang kita ni berubah untuk menjadi lebih baik itu memang ada proses-prosesnya dengan mengenali apa sebenarnya perkara yang ingin kita ni ubah ataupun kurangkan demi untuk kebaikan. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan pada Yang Mulia Ustazah, 2 sesi yang cukup bermanfaat sudah ni. Muhasabah an-nafs, mujahadah an-nafs, berjihad hawa nafsu ataupun berjuang mengekang hawa nafsu. Dan seterusnya nanti 2 minggu akan datang apa agaknya riadah? Kita akan masuk kepada tajuk riadah an-nafs. Riadah an-nafs. Apa artinya riadah an-nafs? Itu akan dibawakan 2 minggu akan datang. Pastikan ada bertemu janji bersama kami di Rampai Pagi. Terima kasih sekali lagi Dr. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.